Alik-alik jalan. Oh ya, belah duduk dalam kolam. Tak pasang. Nama aku tu belum. Jemaah. Sini aku ambil ni makan. Ini nak aku pergi duduk situ ya. Di PSPN Bukit Baharum Nolong Pengarah PP Cik Jalani bagi daripada PSPN Penelaras PKG dan juga seterusnya pegawai teknologi pendidikan Pusat Sumber Pendidikan Negeri Perlis, juga yang berusaha penyaksian Pusat Kegiatan Guru Negeri Perlis dan seluruh anggota kaki tangan dan warga Pusat Sumber Pendidikan Negeri Perlis. Dalam keadaan malam, pegawai dan staf di Pusat Sumber Pendidikan Negeri Perlis dan juga di Pusat Kegiatan Guru Negeri Perlis, tetapi insya-Allah suatu masa nanti kita akan usahakan supaya kita dapat berjumpa lagi dalam suasana yang seperti ini. Walaupun ada di kalangan kita, terutama sekali 2 orang pegawai yang tidak dapat bersama. Saya dimaklumkan Ustaz Muhammad masih tidak sihat dan Saudara Halim masih terlantar di hospital. Dan kepada mereka dan keluarga-keluarga yang tak ada yang tulus, ikhlas dan berpanjangan, dan biarlah saya tidak nak berlawan dengan Itu kecil. Ayam bawa pokok. Itu. Ayah turun.
Dua ni. Tak boleh ni. Dia tahu cek. Oh, dia tunjuk dia ni. Tadi ni. Anak ambil duduk lagu Haji dia kan duduk sana. Ada. Kami bantu je. Idea nak kami. Oh, dah kau dulu. Di mana? Dekat tak? No. Epek dengan bau. Nah, kita mesti ni anak awak mula malam ni kalau besar pula. Oh, besar ada kita. Mesti mas. Oh, sesuai dengan banglo. Kau boleh bilang mas. Lalu mana? Tak gendong ni. Habis. Buat stand aku ni pun pening. Mau jadi kamera. Makan ah. Makan ah. Mau panjang. Panjang Sarawak. Kami buat. Sarawak. Hei, buat apa? Oi, apa oi? Buat bodoh. Dah nu ada bateri Yasin. Dia tak kacau kan. Sudah. Tuh. Wah, kau hao. Tak sejuk. Oh, Han tengok lah. Nanti dia tangkap ni. Yang biasa pergi Sarawak itu pandai dia lukis macam tu buat dulu kan. Apa Sarawak orang. Mak tekan duk kat kangak dia buat apa. Politik bang. Siapa juri ya? Bagi duit eh. Beri jerat tu Tuhan jerat. Ha? Jerat. Saya minta pegawai ke. Tolong tengok pilih bintang dan pilih 3 yang
Baiklah. Fendi 28, Bazin 29, Banyan 30, Baji 31. Yang mana ni? Kalau Baji kita ni guru tadi. Satu. Dua. Tiga. Kepala 3 sama bos. Okey, terima kasih pada Tuan KPP. Okey, kita teruskan cara tiup belon. Adik tak masuk. Kali ni nak kali hubungan dengan kita. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Dah kali hari dia. Lepas pula dah. Terkenci dah. Oh no. Kau terkentut lah, terkentut. Lepas. Ha. Kan sikit lagi. Keluar ke punggung ni oi. Hei, abang lagi dah. Semua. Ada buat tadi buat ni. Hai dia orang tu. Ada yang kena bagi training lagi. Tak bagi peluang ambil belon tu. Beli belon bagi ni. Cucuk lagi cucuk tu. Belon tu. Okey, yang ketiga tadi siapa menang? Hadiah petasan hati pertama. Okey. Terima kasih Cik Zahir. SPN. Encik Rusli. Encik Rusli. Puang tiang ni. Terima kasih. Keluarga Ustaz Mat tidak hadir. Encik Alwi. Puan Hamidah. Encik Zamri.
Banyak Encik Rostam. Rostam gambar kat sini. Okey. Puan Jamsyah. Encik Fuad. Mari sini. Oi. Encik Izani. Mari sini. Mari sini. Mari sini. Kak Pak tengok belah mana Kak Pak. Ni, oh wakil. Hantar wakil. Encik Salim. Encik Salim. Wakil Encik Muhammad Zain. Kongkong Muhammad Zain. Encik Zamri. Zamri B. Balik mai. Encik Rozali. Balik mai. Encik Abdul Samad. Ni tak Samad ni kecil boleh. Encik Ahmad Nasir. Nasir. Balik dah. Ada. Balik dah. Encik Zmi. Balik dah. Dan Encik Abdul Halim. Balik kuning. Daripada pok dia ambil ni. Menyumbang ke arah perkembangan dan peningkatan. Jangan sembang tapi kita buat benda yang sumbang. Yang pentingnya kita dapat berfikir, barulah kita mencipta kecemerlangan. Terima kasih kepada sahabat-sahabat Pak Om dan PP, semua PTP, semua PKG, semua anak bini yang kita duduk di sini di Sungai Petani. Marilah sama-sama kita membetulkan niat kita. Daripada rumah dulu kita atuk, kita rancang dengan KPP, dengan PP, dengan semua kita rancang untuk bersama mencari dan menggunakan masa. Supaya kehadiran kita itu, umur yang kita ada hari ini, kita habis hari ini, bukan saja habis begitu saja. Tu belanja, masa, tenaga, gerak-gerik kita yang kita buat hari ini di sini. Tu dia punya PSPN. Bila saya jadi PSPN, dia bangkit siapa, jadi pegawai panggil saya tidur awal. Yang pertama kita niat. Innamal a'malu binniyat. Satu amalan tidak akan berkat, tidak akan dapat kalau niat kita tak betul. Sebab tu niat kita lahir daripada hati. Apa kata buktinya? Allah Ta'ala cerita dalam Quran, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kita bekerjalah di PSPN, di mana kita bekerja, di sekolah ke di mana. Bila kita lahir dan hadir dalam perjalanan kita dengan satu niat mencari keridaan Allah, maka itu matlamat dalam konsep Islam yang selalu kita baca penghulu doa. Apa dia? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, giftedlah anugerah pada hasanah, al-falah, as-sakinah, as-sa'adah, apa sebutlah. Di kampung saya ramai yang masuk pusat serenti. Baru dia saya hantar anak saya UiTM masuk universiti Arab. Tapi saya nak gambarkan hidup kita ni tuan-tuan, nilainya adalah balik kepada nilai kefahaman penghayatan kita, dinullah, agama Allah. Sebab itu saya mengajak. Sebab itu dia kata sini, siapakah yang lebih baik perkataannya? Orang yang menyeru, orang yang menyampai, orang yang membantu, orang yang membina, orang yang menjelaskan matlamat arah tuju hidup kita dengan jelas, dengan tepat dan sempurna, lagi benar atas keyakinan. Itulah yang kita nak bentuk, yang dikatakan keimanan tauhidi kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita balik kepada metodologi, masuk kaedah yang Rasulullah paparkan dalam Al-Quran,
sebagai satu tinta emas dalam sejarah hidup Rasulullah Habibullah. Bagaimana dia mencanai jiwa-jiwa as-sabiqul awwalun. Bilal Arabah, Shu'aib Ar-Rumi, Salman Al-Farisi, Abu Zal Al-Ghifari, ya. Tokoh-tokoh Muaz bin Jabal, bagai-bagai nama yang merupakan bintang-bintang di langit yang menjadikan cahaya mendapatkan hidayah dan taufik. Jadi kita bersyukur tuan-tuan atas pilihan Allah kita lahir jadi manusia, takdir jadi orang Islam. Satu nikmat yang tak ada. Baru ni saya dijemput ceramah kepada saudara-saudara baru, saudara kita yang baru masuk Islam. Seorang tu padri. Dia cerita, sebab saya ni kurang bahasa Inggeris, jadi dia cerita saya nak faham sebab nak cakap taktik. Tapi saya faham lah apa makna tentang komparatif perbandingan. Dia jadi padri yang lama sudah mengislamkan, mengkristiankan orang-orang yang di Sabah, di Sarawak dan sebagainya. Tapi oleh pilihan Allah, tengok daripada padri jadi Islam. Kita Melayu Islam tapi kapal Islam. Kadang-kadang timbul, kadang-kadang tergelap. Tu yang jenis muka tepung talam biar pasal malam. Puasa bagus tapi main tarawih tapi tu nak kata kita jenis dia kapal Islam kadang-kadang timbul. Apakah lepas pun tikar ekor muka tak malu. Ni kampung saya bukan kampung tuan-tuan. Baik, balik tuan-tuan dan cerita saya tuan-tuan. Ni kita nak buat satu budaya kerja. Saya mindset dalam kepala ni nak konsepkan kerja tu sebagai satu ibadat dan kita hidup berkat. Biar sedikit tapi berkat. Ada anak tapi berguna. Bila berguna, dia sempurna. Bila kita mati, kita dapat pahala. Dia tuan-tuan untung. Ni nak lahirkan manusia yang sedar diri, tahu harga diri. Nak bentuk satu budaya. Apa budaya? Norm, satu nilai, culture dalam hidup kita. Jadi baik, saya balik kepada tadi tuan-tuan. Okey sahabat kita, saya bermula dengan sentuhan rasa, santapan minda, apa nak kepada mata atau nampak? Sentikan jiwa, mata saya minta. Kemudian rangsangan. Baik, ada 4 perkataan di sini tuan. Baik, tu bila kita nak ubah sikap anak-anak kita atau isteri kita atau suami kita, pertama perasaan. Baik, manusia ni tuan-tuan, dia berfikir bermula dengan rasa. Cuba tengok dalam temu duga, temu bual. Kalau tanya orang Melayu, Pak apa Pak Om? Saya rasa. Tapi kalau tanya orang Cina, saya kira. Dia bermula saya kira. Sebab orang Cina dia untung rugi. Saya kira kita boleh dapat untung. Melayu, saya rasa. Apa rasa? Biasa. Itu budaya Melayu. Kalau orang putih, I think. Saya fikir. Kalau orang Arab lagi tak boleh harap. Saya agak-agak memang tak sega. Itu panggil Arab tak boleh harap. Baik. Jadi rasa kita tuan-tuan, rasa ni tuan-tuan, dia akan bergantung kepada penghayatan ilmu. Jadi kita nak lahirkan anak kita ni, maksudnya perasaan dia, kasih sayang dia kepada budaya ilmu. Corak pemikiran bentukkan corak tindakan. Apa yang kita buat berdasarkan apa yang kita fikir. Lepas tu penghayatan semayang, roh semayang itu bergantung, roh penghayatan makna semayang. Amalan semayang itu akan membentuk, iaitu takafah, kepahaman faqih fiddin. Itu yang kita nak bawa. Sebab itu kita sebab dalam Islam anak 7 tahun kena latih dan kena apa? Latih, kena didik, kena suruh dia semayang. Bila 10 tahun dah jam 4 tak semayang, kita rotan dia kalau dia dekil. Tengok macam mana maratib. Dia punya skema. Skema mendidik anak-anak yang soleh dan solehah. Ni anak nama Muhammad Soleh, Siluat Terlondeh, Pusat Terpujian. Apa nama Muhammad Soleh, Siluat Terlondeh. Kita nak bentuk yang soleh, yang Islam, yang musleh, yang penghayatan berlaku dalam amalan. Islam bukan iklan, Islam bukan slogan, Islam penghayatan yang mesti berlaku dalam diri kita. Gerak geri dan gerak hati mesti selari. Di rumah serupa, di sekolah serupa, di pejabat serupa. Kalau di rumah semayang, di pejabat dia semayang. Di mana-mana dia akan semayang. Kita membina satu budaya. Itu budaya kerja, tuan-tuan. Jadi anak kita depan kita didik, bila besar dia cerdik. Anak depan kita ajar, bila besar dia pintar. Tapi kalau anak depan kita tak belajar, bila besar kurang ajar. Tu yang kata buah salah, buah perundung, buah berangan dalam babi. Bukan salah ibu mengandung, celaka badan tanggung sendiri. Salah siapa? Itu contoh. Ni mak ketam, bapak ketam, anak ketam. Jangan salah anak ketam sebab pak ketam. Ketam leleh ke pedu tak naik ke pucuk. Tungkat dia bengkok, jangan dibetulkan bayang. Sampai bila pun tak betul. Kalau bapak tak pergi masjid, anak pergi supermarket. Jangan marah kalau jadi plastik. Boleh pun masa duduk PSPN dulu.
Ini kadang kerja-kerja tak ada tuan ni susah. Plastik Melo tak ada tuan susah. Dah tak kata sama-sama. Oh. Baik, balik pada cerita tadi. Cepat faham tu? Mana ada? Baik, okey. Dia Melo kata. Baik. Itu tuan-tuan. Sebab itu dalam kita bentuk anak-anak, bentuk budaya kita ialah pertama sekali yang paling penting saya mengingatkan diri saya. Bukan nak mengajar itik berenang, bukan nak mengajar burung terbang, tapi nak mengajar untuk cemerlang. Dengan jiwa kita mesti berjuang. Apa dia? Kita sebaik mungkin bertindak sebagai contoh. Bapa dan mak, umi, father and mother, like model, qudwah, uswah, contoh dan ikutan. Jangan bercakap tentang kecemerlangan kalau kita tak boleh bina contoh. Bak contoh melahirkan tokoh. No contoh, no tokoh. Bak Rasulullah merupakan contoh. Itu dia punya idola dia begitu. Tapi anak muda kata idola kita artis-artis bintang filem, ahli sokan. Bak tu bila baca majalah lucah-lucah, majalah porno, anak kita jadi tak sembrono. Bak apa yang kita canai, itulah yang akan hasil. Apa yang kita tanam, itu yang kita tuai. Kalau anak saya minum roti, makan susu, dia muntah roti dengan susu. Tapi kalau minda kita dicanai dengan ilmu, dia tak keliru dan tak penipu. Itu kita nak budaya ilmu. Ilmu adalah cahaya, jahil itu bahaya. Fikir pelita hati, malah berfikir jiwa mati. Itu contoh. Itu kata hukam. Balik pada cerita tadi. Saya rasa tadi tuan-tuan, kita tanam rasa kecemerlangan dalam jiwa kita. Jangan putus asa, jangan kecewa. Kalau dapat kita bersyukur, tak dapat kita sabar. Bila banyak kita pemurah, bila sikit kita qanaah berpada. Itu antara ciri-ciri orang-orang yang katakan orang-orang yang bersifat akhlak khuluq Al-Quran yang kita nak bentuk dalam kehidupan kita. Baik, itu saya nak bawa. Yang kedua tuan-tuan ialah minda kita. Minda di minds, akal. Akli. Akal mesti bertunjang kepada naqli. Naqli itu wahyu Al-Quran. Dan bila akal ni tinggi, dia akan boleh didik rasa nafsu. Sebab nafsu letak di bawah akal, akal letak di bawah wahyu. Dia punya maratib, dia punya hierarki ilmu dia begitu. Sebab tu bila datang hukum Allah, akal manusia patuh, tak boleh pertikai. Itu contoh. Contoh kata-kata minum arak tu haram. Pasal apa haram? Sebab perintah Allah Ta'ala, tak boleh soal. Hak Allah tak boleh siapa sentuh. Itu yang katakan keimanan. Ya? Sebab Islam sepanjang zaman. Sebab Islam nizam, satu peraturan yang membawa manusia selamat dunia dan akhirat. Jadi kita kena faham penghayatan kita. Kemudian minda kita tuan-tuan akan berkembang dengan budaya ilmu. Jadi saya nak tekan di sini termasuk anak-anak kita, termasuk kita sebagai guru, sebagai pentadbir, sebagai apa yang bekerja di PSMN. Alangkah ruginya kita kalau di bidang pendidikan sumber manusia ni, sumber ilmu ni kita tak dapat didik anak kita. Alangkah ruginya. Alangkah ruginya. Termasuk diri saya sendiri. Kadang-kadang bercerekah dengan anak tak apa. Bermula dengan paksa, lepas tu biasa, lepas tu selesa, akhir dia berjaya. Kita pun tak kecewa. Biar dia menangis kerana tak sembahyang, tak apa di dunia kita hutan. Jangan kita menangis malaikat hutan kita di akhirat. Mana mau? Which one? Masa kecil kita bentuk, bila besar kita dari kuku dan teguh. Kalau sekarang kita tak buat masa depan yang haram nak dapat. Mana ada kecemerlangan tanpa perjuangan? Mana ada manusia kaya tanpa berniaga dan bekerja? Mana ada satu manusia yang pintar tak belajar? Tak ada dalam dunia. Itu contoh. Kalau saya hidup di Pulau Pinang, anda di Depoli tak apa. Di Pulau Pinang cuba tadi, semakin terpinggir, semakin tercicir, akhirnya tersingkir. Merdeka, merdeka dapat pada mereka. Kita padan muka. Budak-budak buka baju angkat bendera. Tengah malam pukul 1, pukul 2, pacak mak rampit, binah raya. Oh ucik pak tak kisah. Bukan makah hantar keren. Okey, minda. Kalau cakap tentang minda, insya-Allah boleh sambung. Tapi saya nak lompat sebab bukan saya nak cakap tentang itu. Sentuhan saja. Yang ketiga tuan-tuan, titikkan jiwa. Sebab minda ni tuan-tuan, dia intelek, hanya berkisar kepada rasional. Tetapi keyakinan itu akan berdasarkan pada jiwa. At-taqwa hahuna, takwa di sini. Takwa dalam hati. Sebab pandangan Allah bukan pandang-pandang rupa. Bila Arabah tu hitam, kulit hitam, tapi hatinya putih, badan kulit kering, tapi iman segar bugar. Walaupun ditelanjang letak batu yang besar di atas padang, di padang pasir, tak menghancurkan keyakinan ahad. Itu dia betapa hebatnya iman yang ada dalam jiwa Bilal Ar-Rabah.
dalam jiwa Sumayyah, keluarga Yasir, Ammar. Ini nak gambarkan bagaimana kita nak bentuk anak-anak kita dan cucu-cucu kita yang akan datang, supaya dia merupakan satu bentuk personality, person in quality, pribadi Muslim yang dinamik. Ya, ini kita kena, jiwa kita kena bersih. Jiwa kita mestilah, satu perkataan dia J daripada J itu jumud, jangan beku, jangan malah. J itu jumud. Melayu kata ni beku. Otak beku, jiwa lesu. Tu yang kepala batu. J yang kedua jahat. Dahlah jumud, jahat. Dahlah jahat, degil. Allahu Akbar. Tu ada satu orang telefon saya, anak saya ni tuan ni tak tahu nak apa. Papak tak hancur, telan tak masuk, luar tak terbit, larang tak dengar, suruh tak reti, pandai tak mau belajar, bodoh tak boleh tumpang. Tak tahu nak apa. Saya ni kadang-kadang, ya Allah, macam bingkang atas api, buah api macam nak mati. Tu dia, mak dia punya pelitiak, mulut dah ketiak. Kesian dia. Tuan-tuan menderita, tuan-tuan. Itu contoh. Baik, suntikan jiwa, tuan. Jiwa kita akan bersih kalau kita dengan amalan. Apa dia roh-roh yang jiwa dalam bersih? Kita kata balik dalam maratib, apa nama, tasawuf kita. Pertama kita ikhlas. Yang mula ayat saya baca, wa ma umiru illa liya'budullah. Pertama, punca segala amal ibadat, rohnya ikhlas. Hidup kita rohnya ialah takwa. Ni kita buat kerja ni bukan kerana untuk atas kerana, bukan kerana Pak bukan kerana pegawai. Kita buat atas, bukan kerana atas kerana, tapi kerana mencari kerajaan Allah. Itu dia yang kita nak. Kalau kita benar-benar atas dasar itulah, kita orang puji pun kita tak kembang, orang keji pun kita tak hina, orang cabar pun kita tak takut. Yang kita takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita boleh lahirkan dan hadirkan jiwa kita, termasuk saya lah. Saya selalu ingatkan kita buat ni di penghujung-hujung umur kita kan lama mana, Pak 2 tahun setengah. Saya pun tak lama lagi. Itu dari segi zahir. Mati ni jangan tertipu. Ramai manusia tertipu kerana muda, sebab mati tak mesti tua. Betul tak betul? Kita tertipu kerana muda, sebab mati tak mesti tua. Ada saya masih muda gitu aja. Ya muda, budak dalam kandungan pun boleh mati, tak tengok bulan dan matahari dia terus pergi. Oh saya masih muda, orang muda-muda naik motor pada lampu, kena lampu dia pun padam, dekat padam. Marah buka, saya baru nak buka. Bukan nak pedi tapi nak pelai. Jangan kita hidup cincai. Sangat berharga hidup ini tuan-tuan. Dia pergi tak akan kembali lagi. Muda yang hilang tak akan datang. Pak tengok orang muda, saya paling muda semua, belajar sungguh-sungguh, bodoh sungguh-sungguh. Tapi masa dah berlalu, dia tak akan kembali. Masa yang hilang tak akan datang. Apakah makna hidup kita? Kena berjuang. Balik pada cerita tadi, jangan tertipu kerana sihat, sebab mati tak mesti sakit. Kami masih sihat, makan kuat. Jangan tertipu kerana sihat, sebab mati tak mesti sakit. Berapa ramai orang mati dalam tidur? Berapa ramai yang mati tengah duk rongging, rock-rock. Lepas tu dia pun apa, karaoke, orang karaoke. Berapa ramai yang manusia tertipu kerana sihat, tapi mati dalam maksiat, alangkah rugi. Berapa ramai manusia kerana kaya, sebab kaya tak menjadikan syurga. Boleh beli syurga ke? Berapa ramai tertipu kerana ada nama di dunia disebut-sebut, di akhirat disebut kerana nama masuk syurga. Saya nak tanya, dan saya nak ingatkan tuan-tuan, ingatkan saya macam balik bola kat sini lagi deras, saya balik lagi deras kat saya. Tuan-tuan, hidup ini satu perjalanan dan kita perlukan bekalan dalam perjalanan mencari dan mendapatkan keredaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya lompat lagi budaya kepada jiwa habislah. Kalau nak ikut ayat itu banyak lagi pentarifan. Ayat itu mesti ada iman. Iman mesti ada ilmu. Ilmu mesti ada apa dah? Intelek. Intelek mesti ada istiqamah, iltizam. Banyak cerita tu. Kalau tentang pentarifan itu yang saya faham, yang saya buat, yang saya faham, insya-Allah. Tapi saya bukan nak melapis-lapiskan lagi. Tapi ini gambaran awal. Kemudian kita pergi pada rangsangan budaya. Apa makna budaya? Dua perkataan, budi dan daya. Budi maknanya akhlak, daya kekuatan. Kekuatan tenaga, kekuatan fikiran, itu kekuatan. Sebab dalam berfikir dia ada kekuatan. Macam mana kekuatan kita cinta kepada Allah, macam mana kekuatan kita kasih pada anak, hormat kepada orang tua, hormat kepada bapa kita. Itu maksudnya kekuatan. Seorang ibu boleh bangun tengah malam, anak dia sakit, dia tak tidur. Itu kekuatannya. Dia tengah makan boleh berhenti basuh tangan nak basuh berak anak dia. Itu kekuatan.
Bapak mampu buat. Kalau bukanlah semua bapak. Satu lagi main Indonesia tu kepala bapak. Contohlah bukan nak bela. Itu yang kata rumah tangga, tangga kejayaan. Pisang sesikat, sungai sebelangang. Apa? Gulai sebelangang. Tanda sepakat. Kerja sama-sama. Ni laki duk kerja, laki apa? Bini duk kerja, laki duk kerja. Itu contoh. Kadang-kadang bini kerja, suami kerja. Bila isteri balik, dia ambil anak di sebelah tu, anak orang masuk. Dia ambil anak satgi dia masuk, dia letak jerang ayam satgi dia pergi ambil kain dia nak lipat, dia nak sapu sampah. Yang suami boleh ambil majalah kasut abang duduk depan TV dia mengedip-gedip macam seorang baby. Macam mana hati isteri tak sakit? Mendidih lah. Tak contoh. Bukan semua. Ada suami yang bagus. Ada. Saya dah pindah rumah ni 9 kali dah. Berjiran dengan orang ni 9 kali Pak Om. Pindah tu daripada Selangor, Perak, BM, payah keladi main matanya banyak yang kita kenal ni, pengalaman mengajarkan kita matang. Itu contoh. Sebab itu yang dikatakan kita bekerja sama, yang kata baiti jannati pertama sekali dalam yang dikatakan dalam Quran dia kata mawaddah warahmah. Satu rumah tangga akan ada roh bahagia bila ada kasih sayang. Duit tak ada tak apa lagi, tapi ada kasih sayang, kepercayaan yang tinggi, rasa hormat. Allahu Akbar. Bini kita, sini kita sanggup berkorban Pak Om. Biar selai sepinggang, hasilkan anak cemerlang. Biar kita buruk tak apa, tapi tak lilit dengan hutang. Tengok hebat. Ini kadang-kadang gak-gak belagak, hitam tak segak. Makan pakai tak ada akai. Bodoh macam kaldai. Na'udzubillah. Sebab itu tuan-tuan, saya selalu pengalaman saya lah, pengalaman kita kongsi. Masa saya di sekolah menengah, di sekolah rendah dah 26 tahun, masuk 27 tahun. Lepas tu jadi pentadbir, jadi guru besar, jadi fikir. Kadang-kadang saya tengok dalam pengalaman yang kita cuba telahkan dalam pengalaman kita kongsi. Bila seorang guru main, dia main kerja, kata tu, kita tengok wajah dia, perawakan dia. Kalau di rumah dia bagus, suami dia bagus, anak dia bagus, rumah tangga tu main kerja Pak Om, very class. Tak ada serabut. Ni di rumah lah, bukan kata kapal terbang, pinggan terbang, semua ada, piring terbang. Main tengok dia, bini pun serabut, laki pun serabut. Kita pun sakit. Tengok dia, kita sakit. Tapi tengok orang yang ceria, yang dia punya adjektif, orang putih panggil adjektif. Dalam kaunseling dia panggil adjektif. Tengok pakaian dia, tengok masa urus dia, tengok kerja dia, tengok dia tulis pun kita tengok, very good ni. Bukan kita bias, tapi menunjukkan sikap orang bahasa Arab kata. Suah dia. Sebab tu seorang, pengalaman saya di dalam kelas lah, tengok seorang budak main tu, dia rajin main awal, balik lambat, suka tanya, suka coba, rajin baca, duk pusat sumber, suka tolong orang, suka tolong cikgu. Memang kita tahu macam mana pak dia, mak dia. Wajah yang main di sekolah tu melambangkan apa yang ada di rumah. Ni main mata merah tadi, mak marah, makan dah, pak pergi kerja kelang, kena jerekah. Matematik tak buat, cikgu marah. Sains tak buat, sains marah. Ustazah marah, semua marah. Akhirnya dia pun dapat penyakit parah. Tuan-tuan, sebab kita didik manusia bukan menghasilkan kicap dan sos sini. Kita menghasilkan jiwa yang merdeka. Di atas runtuhan kota Melaka, kita dirikan jiwa yang merdeka. Jangan merdeka dapat pada mereka, tapi kita pada muka. Akhirnya tak ada apa. Ngak-ngak. Sampai dengan cencaluk, pulang dengan petai. Macam pandai Pak Kaduk, ayam menang kampung tergadai. Jangan tamak macam silbai malang, nak pulun sorang macam anjing dengan tulang. Bila jatuh semua hilang. Lepas tu katalah si Loncai, terjun dengan labu-labunya. Anak kita jadi Bosia Bojan, biarkan. Anak kita di Mak Rampit, Minah Raya, biarkan. Anak kita masuk pusat Serenty, biarkan. Anak kita jadi Kutu Berhang, Mangku Ayun, biarkan. Lama mana kita nak biarkan? Lepas tu kita mengajak, sebab kita ejen perubahan. Sebagai pendidik, nak didik manusia kenal hidup, kenal diri dia, kenal keluarga dan masyarakat. Hadir kita bermakna, mati kita meninggalkan jasa, hidup kita berguna. Kita harus memberi sumbangan, biar sedikit, yang pentingnya istiqamah dalam hidup kita. Balik percaya budaya. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati, bila sebut budaya ni satu amalan yang sudah lekat. Kalau di rumah kita ni budaya, kita macam anak-anak kita, perempuan dia suka pakai tudung, dia satu budaya. Ya, budaya tu akan bentuk syariat. Saya ambil satu contoh ni, cerita dalam sejarah. Zaman jahiliah dulu,
Orang Arab ni suka meraihkan tetamu, Pak Om. Kalau tetamu mai dia suka meraihkan, bagi makan masa tu bagi elok 3 hari 3 malam. Tapi oleh sebab budaya itu budaya yang baik, maka dia ambil budaya itu dalam Islam. Sebab tu tetamu mai rumah, kita kena raih dia 3 hari 3 malam. Yang 4, 5, 6 tu sedekah lah. Meraih tetamu tu dah wajib. Hatta dalam sembahyang sunat, kata tetamu mai, kita kena raih tetamu tu daripada sembahyang sunat. Hatta kita sembahyang sunat, mak panggil, kita berhenti sebab meraih mak. Tengok contoh nilai martabat dia. Bukan kata tak penting, mana utama. Dia urutan keutamaan. Semua tu perlu, tapi mana utama. Bila tengah masak-masak apa semua, tak tahu dengan azan, kita kena berhenti. Masak tu perlu sebab kita nak makan. Tapi makanan rohani tuntut kepada Allah Ta'ala tu kita kena laksanakan dulu. Itu contoh. Tapi jangan sampai kita sembahyang lapak orang-orang tak boleh, dituntut pula kita makan dulu. Tengoklah. Tapi janganlah waktu dekat sembahyang baru nak masak. Masa yang tengok kat Hindustan. Bukan salah siapa. Dekat maghrib baru dia kalut. Itulah kata pengurusan. Kita urus diri. Baik, balik pada contoh budaya. Sahabat kita tekan, sambung ni. Bermula dengan paksa tadi yang saya kata, tak apa kita baca segambaran. Pertama kita terpaksa. Terpaksa kita paksa diri kita, paksa anak kita, terpaksa anak isteri suami kita. Kita kena paksa, kena kerah. Bila paksa itu sudah menjadi satu kebiasaan, sudah menjadi satu amalan. Sebab nafsu tuan-tuan dia suka lawan. Itu contoh. Kita kena paksa bagi sedekah. Hati kita keras, pergi tengok orang tua orang sakit, baru hati kita lembut. Hati kita ni takut nak cinta pada dunia, tengok orang mati, barulah kita rasa. Itu yang katakan bermula dengan paksa, lepas tu biasa tu menjadi satu amalan yang normal. Bila semayang dah lekat, dah jadi tabiat, itu nama budaya. Sebab saya contoh, daripada 7 tahun kepada 10 tahun dia mengambil masa 7 pergi 10 apa? 3 tahun. Setahun 365 hari, lebih kurang 1000 hari lebih masa diberi untuk kita didik anak kita. 1000 hari lebih. Kalau kita lah, masuk saya lah, tiap-tiap hari pergi sekolah. Pak anak saya bila pergi sekolah, saya hantar depan. Duit, dia ucap terima kasih. Bila nak pergi saya, dia cium tangan. Langkah kaki apa? Langkah kaki kanan. Baca doa, Bismillahirrahmanirrahim, la hawla wa la quwwata illa billah. Keluar dari rumah, dia tadah tangan. Allahumma ftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazak. Sampailah songan. Lepas tu tanya hari ni apa? Hari ni apa yang Sabtu kan? Hari ni Jumaat. Zikir. Sambil nak baik ke? Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Kita latih dia. Ni zikir Imam Ghazali. Jangan anak kita pergi sekolah sambil duduk nyanyi. Jika kamu gembira hantu kepala, buang-buang mereka. Faham lah? Itu selingan saja. Kecil dilatih, besar tak latih. Masa kecil dia buat, bila besar jadi tabiat. Anak apa yang kita canai, dia akan pandai. Tuan-tuan, anak kita ni dia macam kain putih, kita corak dia akan terbentuk, kita warna dia akan harmonis. Tuan-tuan, didik manusia ni ada seni. Cuba kita bayang, saya kata ustazah di sekolah saya dulu. Ustazah tiap hari, tiap tahun, ustazah mengajar Quran. Kalau bolehlah anak-anak depa yang kita didik ni boleh baca Quran dengan baik, tiap kali baca Fatihah dalam sembahyang, ustazah dapat berapa banyak panggung? Gaji dapat, pahala dapat. Nampak tak? Tu yang dia pulut buat kemah ibadat apa semua. Sebab dia nampak yang lebih di sebalik Allah. Tengok anak dia pandai, badan dia sihat, rezeki melimpah. Gaji tak banyak, tapi dia bahagia. Ada orang kaya, tapi hidup. Tu yang kita nak, bukan kaya. Ya, kekayaan itu hanya bukan tujuan, keperluan. Sebab nak pergi Mekah kena kaya. Tapi kalau kaya pergi Mekah tak faham, boya. Jadi boya, balik jadi tu raya. Tak contoh. Jadi saya nak gambarkan matlamat dengan tujuan dan objektif. Baik, balik pada cerita tadi. Okey, tekan abang. Dan cerita banyak ni, saya bagi masa hari Jumaat. Pak Om, tak boleh kali lah, mau panjang no. Pak Om lah. Saya pun faham, lepas rumah saya dah kenduri, tapi dia faham, malam dah pergi dah. Itu kita hubung, bukan. Jadi bila saya keluar pakai semak, tu Haji Hassan ceramah di Sungai Tanya, dia balik. Dia faham, jangan bagi kita keluar je lah. Itu contoh kita hubungan. Sebab tu antara bahagia yang Nabi kata dalam 7 rukun bahagia tu di dunia ialah jiran yang baik. Kalau tuan-tuan duduk dengan jiran tak baik, tuan-tuan tak tahulah. Tak tahulah tak tahu mana. Serabut. Ni kita balik kadang-kadang masa saya pergi ceramah kan balik mak mentua saya kan balik-balikkan di penyedek kat depan tangga. Dia lipat dah. Dengan sahabat. Kita balik pun ada buah-buah apa? Tak, abang rumah dia. Orang berbudi
kita berbahasa. Orang memberi, kita merasa. Itulah kita hidup berjiran. Ni tak ada, muka ni khas kan. Okey. Tambah mak tinggal tu. Naik lagi. Okey. Pendidikan sepadu. Maksudnya kita nak didik anak-anak kita, nak didik hidup kita ni pertama nakli dengan akli yang saya kata. Apa makna nakli? Nakli ni tuan-tuan ialah wahyu Allah. Al-Quran dan hadis Rasulullah dipanggil nakli. Nakli ni satu nakal yang tak boleh kita sangkal. Tuhan kata semayang tu wajib, tak semayang berdosa. Meninggalkan semayang dosa besar. Bila meninggalkan semayang dosa besar, hidup tak berkat. Allah janjilah. Hang percaya tak percaya? Dasar kepada iman. Hang tak buat, hang dapat hang. Hang buat, hang dapat hang. Hang sampai, hang dapat pahala, orang dapat pahala berganda-ganda. Itu maknanya kita kena faham. Soal orang suka tak suka, kita kena bijaksana. Itu yang kata hikmah. Budak yang ni macam ni, budak muda macam ni, budak orang tua macam ni. Bukan pakai saja. Itu contoh. Maksudnya, kemudian nakli dengan akli. Asas kepada akal ialah wahyu Allah. Asas kepada dunia, akhirat. Tapak kepada dunia tu akhirat. Ni yang kita puasa, semayang, zakat, haji, sedekah ni semua ni hanya buat di dunia. Masuk dalam kubur tak payah buat apa. Kita duduk di akhirat nanti tuan-tuan, rehat, terehat-rehat. Tak payah buat. Nak susah, nak bangun tengah malam, nak semayang tahajud, nak semayang subuh, nak semayang sunat duha, nak sedekah, nak buat apa, hanya di dunia. Sekarang, here and now, di sini dan masa sekarang. Besok belum tentu kalau umur kita panjang. Jadi kita kena ingat tu. Bila kita ingat, kita ada semangat. Bila ada semangat, kita tak ada rehat. Sebab hidup maknanya mengabdikan diri kepada Allah. Okey. Asas pada dunia. Asas pada sains adalah agama. Asas pada ilmu ni, semua ilmu tu asasnya pada agama. Ilmu agama. Itu contoh. Ya. Anak kita pandai tapi dia semayang, bagus. Anak kita pandai tapi tutup aurat, bagus. Anak kita pandai hormat orang tua, hormat guru, bagus. Maknanya asas kepada amalan ialah pengabdian kita kepada Tuhan, kepada Allah. Itu. Kemudian asas kepada akal adalah hati. Hati ni letaknya iman. Hati. Jadi kita nak bersihkan hati, bersihkan akal. Ada ilmu, ada amalan. Jadi akhlak yang bagus. Akhlak hasil daripada amalan. Amalan hasil daripada keimanan, keyakinan kepada Allah. Dari segi akidahnya, ibadahnya, akhlaknya. Itu dia kata tasawur Islam, gambaran Islam. Roh, asas kepada jasad ialah roh. Roh ni tuan-tuan tak akan mati, tak akan binasa. Dia tidak berbentuk, tidak berbau, tidak berwarna. Sebab tu kadang-kadang bila membuh nama anak, nama dia tak ikut sunnah Rasulullah, rugi dia. Ada satu orang tu buh nama Muhammad Hitler. Dia tak buh nama Muhammad, kalau ada Muhammad Hitler tu. Tapi Muhammad tu bagus, Hitler tu tak bagus. Sebab Hitler tu yang bunuh orang, zalim semua. Dia beli Muhammad Hitler. Dia pak tak faham. Mak pun tak erti nama. Kadang-kadang pak tu nama apa, nama mak tu nama Ling, dia panggil Ling. Pak nama kop, campur dua-dua Lingko. Punya teruk. Tak tahu nak apa, tapi abang juga lah. Hati kita akan berpaksi pada akal, roh pada jasad, ibadah pada kerja. Tengok. Tapak kepada hidup kita nama ibadah, atas nama kerja. Kerja tu akan jadi ibadah kalau mengikut ada 5 syarat. Okey, saya ingat 5 syarat ni. Tengok tuan-tuan. Saya ingat. Pertama tadi saya kata dah niat. Yang kedua, cara mesti mengikut sunnah. Yang Nabi buat, yang dicerita dalam Quran, yang diulas dan dikupas oleh hadis Rasulullah. Dan yang dilakukan oleh para ulama dan para sahabat. 2. Yang ketiga, yang kita buat itu, natijah akhirnya kita buat itu kerana Allah. Mula niat kerana Allah, bila kita dapat, kembalikan kepada Allah. Bacalah kita buat, anak kita berjaya masuk universiti jadi doktor, jadi alhamdulillah anak kita soleh. Akhirnya kita kembali dengan nikmat Allah, dengan qada dan qadar Allah. Allah tak jadikan anak seorang doktor, seorang engineer, seorang hafiz Al-Quran. Kita kembalikan kepada Allah. Berbangga tengok aku mendidik anakku. Itu dia mula. Dia mula kejayaan itu atas diri dia. Kejayaan itu dikembalikan kepada Allah. 3 lah syarat. Niat kerana Allah, niat itu bersih dan suci, cara yang mengikut sunnah. Dan yang ketiga, kembalikan kepada Allah. 3. Yang keempat tuan-tuan, tidak meninggalkan amalan-amalan asas. Apa dia amalan asas? Semayang. Pergi kerja awal tapi semayang subuh tak? Macam di kampung saya lah, hari raya, Allahu Akbar, pakai samping tanya, pagi tadi semayang subuh? Aku tak semayang, jangan balik.
Betul tak betul? Sembahyang raya itu sunat muakkad. Dia bukan wajib. Tak sembahyang tak berdosa. Sembahyang fardu berdosa. Tak sembahyang subuh 2 rakaat. Allah Ta'ala akan masukkan malaikat Zabaniyah akan masukkan ke dalam neraka selama 60 tahun. Satu hari sana ukuran dunia 1000 tahun. Itu hadis mengatakan tak sembahyang subuh 2 rakaat. Alangkah rugi kalau kita muhasabah diri kita berapa banyak sembahyang waktu yang kita tinggalkan, kita tak rasa berdosa, akhirnya kita rasa biasa. Berapa ramai orang Melayu yang keliru, hidupnya tak berkat sebab tidak ada solat. Orang yang solat hidupnya berkat. Orang yang berkat insya-Allah dia hebat. Kita tanya anak-anak kita, kita tanya bini kita, kita tanya suami kita. Sebab kita bukan hanya di dunia saja nak makan seorang suka, kita sampai akhirat. Saya langkah-langkah nak masuk syurga, nak masuk surga selagi lagi. Kata bini pegang kaki kanan, anak sulung pegang tengkuk, anak nombor 2 pegang tangan, anak nombor 5 pegang tangan ni, hak semua cekak ke paha, pinggang. Ayah dulu pasal apa ayah tak ajak, pasal apa ayah kami tak semaya, ayah tak petang. Masa tu dia akan mengadu kepada kita. Habis kita, muflis kita akan bankrupt di akhirat. Berapa ramai manusia akan bankrupt di dunia, hidup menderita tapi bergerak di akhirat, na'udzubillah masuk neraka. Sebab bila kita terima, aku nikahnya, Adin, aku terima nikahnya Hajar Zainal binti Ahmad RM82 tunai, maka pindah. Kalau dulu dia tak semayang, pak mak dia tanggung. Sekarang dia tak semayang, siapa tanggung? Kita tanggung pipolis. Alah canggung, dia tak tinggung. Masuk dalam kurung. Buat murung. Bukan nak peling. Kita menerima hijab dan kabul merupakan satu persaksian dan perjanjian kita dengan Allah. Tuan-tuan, bukan senang. Itu nak cerita. Okey, kita lompat abang. Okey. Ini masa sangat laju ni. InsyaAllah. Dia terberhenti ya. Tak boleh. Tak apa. Oh, dia lambat. Terus tinggalkan itu. Tidak mengubah kesalahan seorang memang satu kesalahan, dan jika kita kekal dalam kesalahan, akhirnya kita tak rasa bersalah. Satu hari ustazah saya main awal. Maaf saya, main lambat. Muka dia merah. Saya nampak daripada tingkap di bilik saya tu. Saya nampak dia main tergocok-gocok. Orang nak masuk kelas. Ustazah. Lepas tu saya tak panggil dia. Saya pergi kat dia. Dia tengok orang tak ada. Dia duduk dalam kelas. Mata merah. Saya tanya, ustazah, ajar aku siapa? Dia kata, anak saya semalam ikut trip berak. Tak tahu siapa katanya dapat apa nama ni, pada macam pok. Suami saya pun tak sihat. Saya kata, tak kita tengok waktu yang kosong lagi. Ustazah, ambil anak pergi klinik tu uruskan. Sekarang ni anak ada orang betul. Kita bagi dia, kita pupuk dia. Bila anak sakit, isteri sakit, biasanya isteri ni tak stabil dia punya emosi. Kita tak panggil dia. Bila kita panggil tu, dia rasa bila main dalam bilik kita, dia tertekan. Tentu bila main tu aja mesti nak marah pasal apa saya main lama. Dia mindset dia begitu. Tapi kita pergi jumpa dia. Ini kita nak bentuk counselling. Kita bimbing dia, biar dia empati dan simpati itu tinggi. Bila dia tinggi dengan kita, dia hormati kita, dia percaya pada kita, dia buat kerja tak payah orang suruh. Itu yang kita nak bentuk kemanusiaan yang tinggi. Di sembang dengan dia, saya tak faham. Dia punya seronok balik, dia selesai. Minggu tu seronok. Sebab kita bagi satu empati dan simpati pada dia. Dia buat kerja cukup, alhamdulillah. Satu orang belahak kerja kita ni, tiap-tiap hari main lambat. Satu hari dia main awal. Saya bertanya dia, siapa ni main awal? Saya hanya suka. Ni muka tak malu. Memang tiap hari main lambat. Cuba kita bayar. Wallah, itu budaya. Okey. Konsep pendekatan ke arah perubahan. Satu benda akan berubah bila ada 5 ciri ni, tuan-tuan. Pertama, sampai ke akar umbinya. Kita nak ubah PSP, nak ubah sekolah, nak ubah satu organisasi. Semua ahli keluarga kita dalam PSP itu mesti dia memahami dan mengerti dan gambaran wawasan masa depan. Itu yang pertama. Macam rumah tangga kita, anak kita faham perangai kita, dia faham perangai mak dia faham, kita pun kena faham perangai anak-anak kita. Sebab pemahaman itu membawa kepada penghayatan rasa hormat yang berbeza, yang sama kita bekerja sama. Itu contoh. Saya ambil satu contoh yang simple. Sebab bini saya orang Jawa dengan Banjar, duduk di Selangor dulu. Saya orang Penang ni mama. Tapi muka saya tak macam mama lah, sebab bapak saya ni mama, mak saya ni Melayu. Tapi saya berat belah mak pun kena buat macam Melayu. Tapi bapak saya orang Penang. Dulu dia berniaga kebun dengan lembu. Nikah dengan tok atas tok saya. Orang India ada ni. Ada subang ni.
cerita dah. Dia cerita betul ni. Saya tanya salah silap saya. Tu sebab tu yang panggil dikit dah turun kau. Dia cerita benar. Baik, dia cerita. Satu benda yang kita nak bawa perubahan tuan-tuan, semua orang. Perkembangan sah maksudnya semua yang terlibat. Hatta bila saya buat perkembangan di sekolah saya, walaupun dia swasta, saya panggil dia. Buat pengawal datang, Assalamualaikum Pak Cik nak jumpa. Kalau dia kasar dengan kita, apa punya pengawal sekolah hang tu Haji? Mangku Ayun. Dia kata dulu, Pak tak pati bahasa. Tengok kita bagi kan. Saya bila seminggu tukar sekolah tuan-tuan daripada balik pulau, mai ke Tasik Gugong. Jadi guru besar. Saya seminggu pakai kok, pakai tai duduk depan pintu. Assalamualaikum Pak Cik, Bapak, anak sihat, anak sihat. Suami bekerja. Seminggu saya pamerkan muka saya dengan bahasa yang lunak. Akhirnya dia Cina. Nampak? Panggil mesyuarat PIBJ ramai. Bukan kerana sorat, tapi penghormatan. Itu dia contoh. Ni kan ni lihat panjang jazah tu. Nah, dah hormat. Kunuri orang, kita pergi masjid, kita pergi surau, kita pergi sakit demam, kita pergi sampai ke kubur. Orang sebut sepanjang zaman. Bagusnya. Bukan kerana kita nak sebut, tapi kita nak sambut nilai kemanusiaan. Budak hak nakal-nakal itu hati dia, kita peluk dia. Muih dia. Dia balik cerita kat mak dia. Tu hati tu peluk dia. Baca apa tak tahu. Dia balik cerita esok. Anak dia berubah. Ui, ya Allah ya Tuhan. Dia punya seronok kata nak apa. Tuan-tuan tu cerita manusia. Bila kita sentuh ada rasa, maka dia akan hormat kita. Itu. Baik cerita dia cerita. Dipahami dengan sepenuh. Nak faham tuan-tuan kena ada ilmu. Kalau kita lah, termasuk saya lah, kalau kita lah tak ada budaya ilmu, apa mana budaya? Budaya iqra', budaya membaca. Cuba tengok anak-anak kita kuat baca ke masa cuti ni. Semalam saya baca anak saya dua kali dia baca Quran, baca iqra', baca. Sebab bila kita ada, kita sentuh dia, kita sentuh bukan maksudnya kita sentuh dengan arahan kita, dengan puji dia apa, bagus ni nanti bila ni, dia seronok. Kita ni kadang-kadang balik letih, anak ni semua nak mengadu ke kita. Macam bini kita, nak abang macam-macam, nak abang, tak ada nak habis. Kita pun panas, terkekah pasal tu. Sebab tu bini pun kena faham. Contoh anda kata budaya. Bila balik tu bini ada benda-benda yang memang urgent, tapi dia simpan dulu. Habis tenang dah minum kopi apa, dah selesai baru dia cerita ni tadi ada orang main rumah kita, baru dia mula. Ni masuk Assalamualaikum tak dan salam habis. Astagfirullahaladzim. Ni orang hijau. Sungguh, betul tak tuan-tuan? Sebab kata dalam psikologi, orang perempuan hatinya di lidah. Orang lelaki lidahnya di hati simpan. Bahaya, tu ada bahaya dia. Apa? Kalau kita percaya dia takkan bahaya. Masalahnya kita curi. Sebab tu saya dalam kaunseling kakak-kakak, adik-adik semua, kita percaya tapi waspada. Kena ada perkataan itu. Anak saya percaya. Dia sekolah agama saya percaya tapi waspada. Nampak tak? Kita percaya tapi anak kita masuk universiti, dapat ni bagus. Tapi kita kena waspada. Kita lembut tidak lembek, kita tegas jangan kasar. Ni lembut lembek semua. Tak boleh. Kita tegas kasar sampai anak pun takut. Balik pok semua. Bukan macam tu. Kalau dulu zaman pok kita sesuai, zaman sekarang tak. Sebab tu anak kita duduk di tembok-tembok, di kepala simpang, di kepala ban tu. Sebab dia tidak dapat kasih sayang di rumah. Tuan-tuan, dalam rumah ni, dalam hidup kita dua tempat yang paling bahagia. Yang cerita dalam hadis. Pertama rumah, yang kedua masjid. Kalau anak kita jinak di rumah, rajin pergi masjid, hebat. Tapi kalau anak kita tak jinak di masjid, tak enak dia di rumah, pergi supermarket, tunggu rasa jadi presiden. Itu ceritanya. Baik, okay, sepenuhnya kena ada ilmu. Macam saya pergi kursus dulu dengan Musa, pergi mula buk teringan, balik tu tuan-tuan, dia pinggan mangkuk di rumah lengkawi, penuh. Masa pergi sungai, rumah Musa tak cakap, bila balik dia tu Haji beli apa? Nak suruh bawa? Apa dah penuh. Kita faham lama lah kita. Okey. Tambah rusak apa besar-besar. Okey, ni cerita. Sorry Abang, rusak bukan nak rusak pelih dah. Ni bukan pelih, ni Pulau Pinang. Okey. Tempat lain. Bila dilaksanakan dengan sebaiknya, benda yang kita nak buat tu mesti laksana mesti lakukan. Kotakan kata, tepati masa, buat kerja.
Lepas tu saya pergi jumpa KPP saya kata, saya orang baru di segi profesion kerja di sini. Saya tak tahu, saya tanya, tak boleh saya coba. Dan kalau salah betulkan saya segera. Walaupun saya tua pada dia. Saya kata, saya memang nak bekerja, tapi ada benda yang saya tak pernah buat. Di sekolah saya pengurus, di sini badan kurus. Nampak? Oh, kita clear. Saya tak mau belakang-belakang bising-bising cakap. Watak tu saya tak suka. Kalau bini kata boleh marah, luah dah, luah. Buang, habis. Lepas tu dia, nampak? Ni dia duk simpan Melayu jenis api dalam sekam, gunting dalam lipatan. Nah, tak apa dah. Ni budak, betul tak betul? Ni cerita ada orang main telefon saya tu, Haji. Saya bokok ke gerai sebelah tu buat macam-macam, ada macam-macam ni kira saya, anak saya ni. Jenis ni lah, jenis black magic ni. Main tanya, dia ni tak patut. Saya tengok tangan saya naik tangan kan, dia buat macam-macam. Itu budaya orang Melayu, hidung tinggi dan hasad dengki. Nampak? Itu budaya kita, budaya ketam dalam pagar, tak boleh sampai ragat semua habis, mampu. Itu budaya, okey. Kemudian menjadi amalan berterusan, biar sedikit tapi ada perubahan. Kita kena buat. Contoh hari ini katalah, hari ini kita boleh sembahyang 5 waktu berjemaah mai di sini. Alhamdulillah. Balik rumah kita bawa dalam surah, bawa dalam rumah tangga, tuan-tuan. Saya selalu buat juga. Kalau 5 waktu saya ambil 1 waktu bersama dengan anak bini, kalau kecuali tak kursus. Anak jadi tok bilal, kita jadi imam dan semua jadi makmum. Kita bentuk satu budaya. Solat itu membentuk satu budaya. Sebab tu tuan-tuan, kalau satu masyarakat, satu organisasi, baik di PSPN di tempat saya, bila sampai waktu mayang semua kita gerak. Solat, kita gerakkan jadi satu budaya. Seronok tuan-tuan. Kalau kerja bersama, semayang bersama, makan bersama, hidup kita bekerjasama. Itu yang kata roh tu, roh bekerjasama. Ni anak kita makan dulu, pak tinggal kuah. Tu tak ada kuah, sebab anak dengan pak sapu dah habis. Tinggal isi tak ada dah. Makan dulu. Itu contoh. Baik, okey, sambung bang. Saya kekang dengan masa. Teori perubahan nak ubah laku manusia. Ni yang saya rangka lah, bukan Maslow. Ni asal low. Ya. Pertama tuan-tuan, kita nak sedangkan diri dia, sedang dan insaf. Sedar ni perasaan, insaf ni dalaman. Ni macam kita ni tuan-tuan, kita dah sedang umur dah 50. Umur dah 45, umur dah 50.